Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pagi ini kita masuk kepada jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma' was sifat. Kata penulis, pengertian tauhid al-asma' was sifat. Apa yang dia maksudkan dengan tauhid al-asma' was sifat? Bagaimana kita mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifatnya? Nama dan sifat Allah banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita baca daripada awal Al-Quran, Allah dah sebutkan nama dia dan sifat dia. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sehinggalah ke akhir Al-Quran mengikut susunan mushaf, banyak sangat nama-nama dan sifat Allah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Generasi terawal memahami makna yang terkandung di dalam nas-nas tersebut sebagaimana ia datang, tanpa mengingkari atau mempersoalkan maksud yang dikehendaki daripadanya. Bagaimana generasi salafus saleh memahami nama-nama dan sifat ini? Mereka memahaminya sebagaimana ianya datang, ataupun dengan kata lain, memahami makna yang zahir pada Al-Quran ini tadi. Apa yang disebutkan dari segi pada lafaz di dalam Al-Quran dan hadis ini, mereka beriman dengan maknanya yang zahir, tanpa mereka mengingkarinya atau mempersoalkan maksudnya. Apa maksud mengingkari dan mempersoalkan maksud yang terkandung dalam nama dan sifat ini? Artinya mereka kata, sebagai contohnya, orang yang mengingkari ini, dia akan kata, mana boleh kita kata Allah mendengar, mana boleh kita kata Allah melihat, mana boleh kita kata Allah mempunyai tangan, mana boleh kita kata Allah tinggi di atas arasy, mana boleh kita kata Allah mempunyai mata. Jadi mengingkarinya. Kerana apa? Kononnya, kalau kita berkata sedemikian, maknanya kita akan menyamakan Allah dengan makhluk. Ini berpunca daripada apa? Berpunca daripada kegagalan memahami nas Al-Quran dan hadis. Kalau mereka dapat memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh, maka mereka akan mencapai akidah yang murni di dalam beriman dengan nama dan sifat Allah ni. Sememangnya akidah Islam adalah mudah dipahami. Akidah Islam adalah mudah. Kerana apa? Ianya bersesuaian dengan fitrah manusia. Bahkan ianya bersesuaian dengan akal yang waras. Akal yang elok tidak akan mengingkari tentang sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semua manusia boleh memahaminya. Semua peringkat masyarakat, sama ada golongan cerdik pandai, bangsawan, petani, orang tua atau yang muda, bahkan hamba abdi dapat memahami kerana ia bertepatan dengan fitrah dan akal yang sejahtera. Tak susah pun kita nak faham nama-nama dan sifat Allah ini. Tak perlu kita mempelajari ilmu-ilmu yang datang daripada barat, sama ada yang digelarkan dengan ilmu falsafah, ilmu mantik. Jadi kita umat Islam, bila kita belajar mengikut jalan salafus saleh, kita akan dapati
ilmu ini merupakan ataupun tauhid ini merupakan tauhid yang bersesuaian dengan fitrah manusia dan ianya mudah dipahami. Hanya fitrah yang rosak dan juga akal yang rosak mengingkari apa yang dipegang oleh salafus salih dari dalam beriman dengan nama dan sifat Allah. Sebagai contohnya, mereka beriman bahawa nama Allah antaranya adalah As-Sami', bermakna Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Ar-Rahman, Maha mengasihani, Al-Malik. Kalau ada alif tu, Al-Malik tu maknanya Maha memiliki. Kalau Maha berkuasa, Al-Malik, ya. Al-Malik, Allah Al-Malik dan Allah Al-Malik, ya. Kalau Al-Malik maknanya yang Maha memiliki. Artinya kesemua yang ada di langit dan di bumi ini termasuk kita dan harta yang kita miliki, kesemuanya adalah milik Allah. Dan Allah Al-Malik, artinya Allah yang berkuasa ke atas segala apa yang ada di alam ini. Sebab itu kalau Allah perintahkan kita keluarkan zakat, kita kena keluarkan zakat. Jangan kata ikut akulah harta aku nak beri ke tidak pulang pada aku. Harta kamu bukan milik kamu. Harta kamu adalah pemberian Allah. Allah pemilik sebenarnya. Jadi Allah berhak untuk memerintahkan sesuatu perintah berkaitan dengan harta ni tadi. Jadi di sini ditulis Al-Malik, yang betulnya kalau Al-Malik artinya yang Maha memiliki, ya. Dan sebagainya, banyak nama-nama dan sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Macam mana kita nak fahami? Kesemua nama tersebut mengandungi makna sifat yang menunjukkan bahawa Allah bersifat dengan sifat tersebut. Ingat ya, ini kaedah di dalam memahami nama-nama Allah. Setiap nama itu mengandungi makna sifat. Artinya kalau nama Allah As-Sami', artinya Allah bersifat mendengar. Kalau nama Allah itu Al-Basir, maknanya Allah bersifat melihat. Kalau nama Allah itu Al-Hakim, maknanya Allah Maha bijaksana. Ingat, setiap nama mengandungi makna sifat. Sebahagian daripada kumpulan ahli bid'ah seperti golongan Mu'attilah, mereka beriman dengan nama sahaja, tak beriman dengan makna sifat yang terkandung pada nama ini tadi. Ini golongan sesat. Golongan apa? Mu'attilah. Mereka kata, kalau kita tanya kepada mereka, awak beriman Allah namanya Maha mendengar, As-Sami'? Mereka kata, ya. Adakah kamu beriman Allah mendengar? Tidak. Kami tak kata Allah mendengar. Sebab mendengar tu sifat manusia. Kalau kami kata Allah mendengar, maknanya kami menyamakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Maha suci Allah daripada sifat yang seperti ini. Jadi kesemua nama tidak mengandungi makna sifat mengikut mereka. Ini golongan sesat. Golongan yang dipanggil dengan Mu'attilah. Ingat, golongan yang dipanggil dengan Mu'attilah. Kita ahli sunnah beriman bahawa setiap nama itu ianya mengandungi makna sifat bagi Allah. Generasi salah beriman dengan sifat-sifat tersebut tanpa mengingkarinya atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk ciptaannya. Jadi salafus salih dahulu mereka tak mengingkari, tak persoalkan. Tak kata, tak boleh kita kata Allah mendengar, tak boleh kita kata Allah bijaksana, tak boleh kata Allah marah. Mereka tak mengingkarinya. Mereka beriman dengan sifat ini sebagaimana ianya datang di dalam nas. Dan mereka beriktikad
bahawa sifat Allah itu tak sama dengan sifat makhluk. Kerana Allah Maha Agung, Maha Sempurna, tak ada padanya keaiban, kekurangan. Adapun kita makhluk, sifat kita penuh dengan keaiban. Mata kamu, mungkin sekarang ni mata kamu sihat. Satu hari nanti bila kamu tua, kamu dapati kamu tak boleh nak membaca kalau tulisan tu kecil sangat. Artinya apa? Penglihatan kamu adalah tidak sempurna. Kalau penglihatan sempurna, sampai bila-bila pun dia akan dapat melihat dengan baik. Kemudian lagi, penglihatan kamu, adakah penglihatan kamu merupakan penglihatan yang sempurna? Walaupun mata ni sihat, tak sempurna. Sebagai contohnya, kalaulah kita melihat benda yang jauh, nampak, sebagai contohnya kita naik di atas bukit jernih ni, kita tengok benda yang jauh, adakah penglihatan kita boleh melihat sebagaimana kita lihat benda ini di depan kita? Tak sama. Sebagai contohnya, naik bukit jernih boleh nampak sampai dekat Bukit Keteri. Abu Saleh duduk dekat Masjid Mahmudiyah dekat Bukit Keteri. Abdul Rahman dia panjat Bukit Jernih. Kemudian dia nampak ada orang bergerak-gerak dekat Bukit Keteri ni tadi. Adakah dia cam itu Abu Saleh? Tak cam, betul tak? Dia nampak gerak-gerak, orang bergerak, tapi tak tahu siapa. Jadi pemandangan kita terbatas. Allah Azza wa Jalla Maha melihat, dan Allah melihat kesemua apa yang ada di alam ini. Tak ada yang tersembunyi, terlepas daripada penglihatan Allah. Hatta apa yang ada dalam tubuh kamu. Kamu nampak jantung kamu? Tak nampak. Kita pergi dekat apa? Dekat hospital, dia nak apa? Dia cek, scan, tengok ada lemak banyak ke, saluran jantung tersumbat ke. Kita sendiri tak nampak, kan? Allah Azza wa Jalla tak ada sesuatu pun tersembunyi daripada penglihatan Allah. Itu bezanya sifat Allah dengan sifat manusia. Bahkan semua sifat yang lain, mendengar ke, ataupun Al-Alim Maha mengetahui, Al-Hakim Maha bijaksana, kesemua sifat Allah ni kita beriktikad ianya tak sama dengan sifat makhluk, walaupun kalimahnya sama. Ini mendengar, iaitu mendengar. Allah mendengar, manusia mendengar. Kalimahnya sama, sifatnya, bunyinya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Itu pegangan kita. Bila kita faham prinsip ini, maka mudah untuk kita fahami kesemua perkara yang berkaitan dengan sifat Allah. Tak ada keliru. Apa dalil bagi masalah ini, Abu Abdillah? Apa dalil tentang cara beriman dengan nama dan sifat Allah ini, seperti yang disebutkan tadi? Abu Wais, apa dalilnya? Abu Ahmad, Abu Abdurrahman, Abu Hamzah,
Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang menyamai, menyerupai Allah Azza wa Jalla. Itu dalilnya. Bila kita ingat ayat ini, kita faham bahawa apa jua sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya tak sama dengan makhluk-makhluknya. Ya, walaupun lafaznya sama. Mendengar, turun, tangan, mata, marah. Akan tetapi dari segi hakikatnya tidak sama. Sebab Allah kata apa? Laisa kamitslihi syai'un. Orang yang hendak berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dia kena hafal ayatnya. Dan dia kena tahu apakah hujah bagi ahli sunnah dengan ayat ini tadi. Jadi kita kena ingat, Allah menyatakan bahawa tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi ada golongan ahli bid'ah, mereka menggunakan juga ayat ini untuk menafikan sifat Allah pula. Mereka kata laisa kamitslihi syai'un. Allah tak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi tak boleh kata Allah marah, tak boleh kata Allah ada tangan, tak boleh kata Allah tinggi di atas arasy, tak boleh kata Allah turun ke langit dunia, tak boleh berlaku. Sebab Allah tak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Mereka kata hendak mensucikan Allah daripada menyerupai makhluknya. Golongan yang seperti ini merupakan golongan yang sesat daripada akidah yang betul, kerana mereka tidak memahami nas dengan cara yang sepatutnya, sebagaimana yang dipahami oleh salafus salih. Allah dah isbatkan sifat ini, kita nak menafikan. Allah kata dia marah, kita kata tidak. Allah kata dia mempunyai tangan, Nabi kata Allah mempunyai tangan, kita kata tidak. Allah kata dia turun, Nabi kata Allah turun ke langit dunia, dia kata tidak. Allah kata dia tinggi di atas arasy-Nya, mereka kata tidak. Semua tidak belaka. Betul cara yang seperti ini, menafikan apa yang Allah sebut dalam Quran dan Nabi sebutkan dalam hadis dengan alasan untuk mensucikan Allah. Oleh itu nanti saya akan sebutkan cara ahli sunnah wal jamaah dalam beriman dengan nama dan sifat Allah. Ini penting. Jadi kita beriman dengan kesemua nama-nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam hadis, tanpa kita menafikannya seperti golongan Mu'attilah, ataupun menyamakan dengan makhluknya seperti golongan Mumatsilah, ataupun menanyakan kaifiatnya, bagaimana sifat Allah, kerana ini sumber ataupun punca kesesatan. Bila dok tanya, dok bayang bagaimana sifat Allah, ini punca kesesatan. Cara nak beriman dengan betul, kita beriman jelas bagaimana yang Allah beritahu dan Nabi beritahu. Dan juga kita tidak mengubah makna sifat ini kepada yang lain. Dengan kata apa? Bukan marah. Di sini bukan marah, kata mereka. Di sini bukan turun ke langit dunia. Di sini bukan membawa makna Allah datang di hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Mereka kata bukan Allah yang datang. Perintah Allah. Ataupun yang selain daripada Allah. Jadi mereka ubah belaka. Makna-makna yang ada dalam nas yang jelas ini dengan alasan untuk
mensucikan Allah. Ini bukan cara salafus salih. Ini bukan cara ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata penulis, selepas tersebar Islam ke merata dunia melalui jihad yang dilancarkan, ramai manusia memeluk agama Islam. Di kalangan mereka yang memeluk agama Islam tersebut, ada yang membawa bersama mereka pemikiran orang-orang kufar yang bertentangan dengan pegangan dan prinsip ajaran Islam. Lalu wujudlah kelompok yang mempersoalkan ajaran Rasulullah SAW kerana didorong hawa nafsu atau menyimpan permusuhan terhadap Islam dan menzahirkan keimanan. Di antara kelompok yang menyimpang tersebut adalah golongan yang mengingkari rukun iman ke-6, iaitu beriman dengan qadar dan mengingkari sifat-sifat Allah. Di zaman sahabat lagi telah wujudnya golongan ahli bid'ah yang menyimpang di dalam pegangan mereka, i'tikad mereka. Itu siapa? Iaitu golongan Qadariyah. Menafikan adanya qadar Allah. Jadi penting bagi kita umat Islam belajar akidah. Kalaulah zaman sahabat lagi dah ada orang menyimpang dalam bab akidah, apatah lagi akhir zaman ini. Kita perlu mantapkan pengetahuan kita tentang akidah supaya kita tidak ditipu oleh manusia, diperdayakan oleh manusia sehingga membawa kepada terjebaknya ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Belajar akidah itu penting. Nak masuk syurga, nak masuk syurga, perkara yang pertama sekali yang perlu kita jaga akidah kita. Kalau akidah ini rosak, maka ini yang menyebabkan manusia akan mengikuti seruan-seruan yang menyesatkan mereka. Jadi dalam masalah iman, rukun iman yang 6 telah wujud kumpulan, rukun iman yang ke-6 ini telah wujud kumpulan yang digelar Qadariyah yang menyimpang. Juga dalam masalah beriman dengan sifat Allah telah wujudnya kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Imam Muslim menyebutkan di dalam kitab sahihnya bahawa orang yang mula-mula mengingkari adanya qadar, iaitu di Basrah, ialah Ma'bad al-Juhani. Jadi muncul di Basrah seorang lelaki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia ni orang yang mula-mula sekali mengingkari adanya qadar. Dengan alasan apa? Dengan alasan kononnya hendak mensucikan Allah jugalah. Kalau beriman dengan keburukan dan kebaikan ini semua ditentukan oleh Allah, kata dia, maknanya Allah yang inginkan keburukan, kejahatan. Jadi tak boleh kita kata apa yang terjadi di alam ini ianya dengan ketentuan Allah. Bukan dengan ketentuan Allah, kata mereka. Alasannya hendak mensucikan Allah jugalah. Sebab itu jangan kita terpedaya dengan perkataan yang indah. Kononnya hendak mensucikan Allah, tapi sebenarnya menyimpang di dalam akidah. Seperti golongan Qadariyah ini. Tak boleh kata Allah yang menentukan kebaikan dan keburukan. Kerana kalau Allah yang menentukan kebaikan, keburukan, maknanya Allah juga menentukan, inginkan kejahatan itu terjadi. Maknanya Allah berbuat jahat jugalah. Jadi mereka menafikan adanya qadar. Apa sebab? Umat Islam terpengaruh kerana tak faham lah. Tak faham akidah yang betul. Oleh itu ulama sunnah menulis kitab-kitab untuk membantah pahaman-pahaman yang batil seperti ini. Mereka berikan kepahaman yang betul dalam beriman dengan Allah dan Rasulnya, dengan rukun-rukun iman yang lain.
supaya umat Islam terselamat daripada syubhat-syubhat yang merosakkan pegangan mereka. Jadi kita perlu kembali kepada generasi salafus salih dan kita rujuk kepada ulama yang mengikuti generasi salafus salih ni untuk kita selamat. Jadi jangan mudah terikut-ikut, terpedaya dengan slogan yang indah. Kononnya hendak mensucikan Allah, tapi sebenarnya akidah telah pun menyimpang. Ikut jalan salafus salih. Mereka yang lebih faham, lebih tahu tentang maksud Al-Quran dan hadis ini. Imam Al-Bukhari pula menyebutkan dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad bahawa di antara manusia yang terawal yang mengingkari sifat Allah adalah Al-Ja'du ibnu Dirham. Ada seorang lelaki bernama Al-Ja'du ibnu Dirham. Dia yang mula-mula sekali mengingkari sifat-sifat Allah. Lelaki tersebut menyatakan bahawa Allah tidak mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, maknanya kekasih, dan tidak bercakap dengan Nabi Musa. Jadi Al-Quran sebut jelas, wattakhazallahu Ibrahima khalila, dan Allah nyatakan juga wa kallamallahu Musa taklima. Jelas di sini menunjukkan bahawa Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, dan Allah bercakap dengan Nabi Musa. Tengok bagaimana musuh-musuh Islam, mereka hendak memesongkan akidah umat Islam, lalu mereka mencetuskan pemikiran yang seperti ini. Ini pun dengan alasan apa? Dengan alasan nak mensucikan Allah lah. Mana boleh kata Allah marah, mana boleh kata Allah turun ke langit dunia, mana boleh kata Allah datang, mana boleh kata Allah ada tangan. Semua tak boleh berlaku dengan alasan hendak mensucikan Allah. Pemikiran beliau telah diambil dan disebarkan oleh seorang lelaki bernama Jahmun ibnu Safwan. Jadi ini yang orang ini yang menyebarkan pemikiran mengingkari sifat-sifat Allah ni tadi. Sebab itu fahaman ini dinamakan dengan fahaman Jahmiyah, daripada lelaki inilah yang bernama Jahmun ibnu Safwan. Siapa golongan Jahmiyah? Golongan yang mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi kita umat Islam, bila kita rujuk fahaman-fahaman bid'ah ini, ianya merupakan fahaman yang dicetuskan oleh manusia yang terkemudian, yang tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan sebenarnya, sebagaimana yang dipahami oleh salafus salih. Sebab itu kita banyak tekankan pentingnya kita memahami Al-Quran dan hadis ini sebagaimana yang dipahami oleh salafus salih. Itu sahaja cara untuk kita selamat daripada kesesatan. Tak ikut jalan salafus salih, maka manusia akan menyimpang, akan terjebak ke dalam kekeliruan pada akidah pegangan mereka, dan dipesongkan oleh syaitan daripada akidah yang sebenar. Oleh itu golongan yang mengingkari sifat Allah digelar kumpulan Jahmiyah, merujuk kepada lelaki ini. Kemudian kata dia, Ahli Sunnah wal Jamaah beriman dengan nama dan sifat Allah sebagaimana generasi sahabat, pengikut sahabat, iaitu tabi'in dan pengikut tabi'in yang dipanggil dengan atba' tabi'in, beriman. Mereka beriman dengan semua nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa mengingkarinya.
menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, menanyakan bagaimana bentuknya, atau mengubahnya kepada makna yang lain dengan alasan akal tidak dapat menerimanya. Ini yang antum kena faham. Poin yang seperti ini antum kena tanda. Bila orang tanya bagaimana hendak beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, itu yang perlu antum jawab. Ini cara salafus salih. Kita kena ingat bahawa yang menyampaikan Islam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak ajar pun kepada sahabat-sahabat ilmu yang dipanggil dengan falsafah ataupun mantik. Baginda tak ajar pun ilmu-ilmu yang seperti ini ketika mana menyampaikan akidah ini. Kenapa kita umat Islam akhir zaman ini menjadikan ilmu-ilmu ini sebagai sebahagian daripada ilmu asas untuk memahami akidah Islam? Kenapa? Ini semua adalah apa? Jerat syaitan. Sehingga manusia menganggap kita tak boleh faham akidah melainkan kena belajar juga ilmu falsafah, ilmu mantik. Datang dari mana ilmu yang seperti ini? Ia bersumberkan kepada orang kufar. Apa yang bersumberkan kepada orang kufar tak akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tak cukupkah apa yang diajarkan oleh Nabi? Tak cukupkah apa yang dipegang oleh salafus salih, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, atba' tabi'in, yang merupakan generasi yang terbaik di kalangan umat ini? Jadi ingat, muslihat syaitan untuk menyesatkan manusia itu amat dahsyat, sehingga umat Islam tertipu dengan menyangka bahawa mereka hanya boleh faham akidah ini dengan mereka belajar ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu mantik. Itu adalah batil. Nak faham akidah yang betul, cukup dengan apa yang kita dapati pada salafus salih. Pegangan mereka jauh daripada pemikiran golongan yang terpengaruh dengan ilmu falsafah barat yang dicetuskan oleh manusia yang kufur kepada Allah. Amat menduka ceritakan, orang Islam menyanjung pemikiran orang yang kufur kepada Allah. Itu merupakan tanda bahawa mereka ini rosak pegangannya, rosak pemikirannya. Kalau kita orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan menjadi seperti itu. Tak akan menyanjungi pemikiran barat, tak akan menganggap bahawa ilmu mereka merupakan sumber untuk kita memahami akidah yang betul. Dari situ dah kita nampak penyimpangan kelompok ini. Menyanjung ilmu falsafah, bahkan menyanjung ahli-ahli falsafah barat yang kufur kepada Allah. Itu dah nampak penyimpangannya. Kata penulis lagi, titik permulaan kepada penyimpangan dalam beriman dengan nama dan sifat Allah adalah membayangkan bagaimana hakikat sifat tersebut. Ini kerana apa? Tak dapat memahami firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Kalau kamu faham ayat ini dah cukup. Untuk apa? Untuk kamu selamat daripada fahaman-fahaman yang menyimpang. Apa punca manusia menyimpang pada akidah? Kerana mereka duk bayangkan bagaimana sifat Allah tersebut. Bila sebut Allah mendengar, mereka bayangkan macam mana Allah mendengar. Allah marah, macam mana Allah marah. Allah mempunyai tangan, mereka bayang macam mana tangan Allah. Adakah seperti tangan aku? Bila membayangkan seperti itulah, maka ini merupakan punca kesesatan. Sebab itu cara ahli sunnah
mereka tidak bertanyakan tentang kaifiat sifat Allah. Bila ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang ayat Quran, Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, dia tanya kaifa istawa, bagaimana Allah itu tinggi di atas arasy-Nya. Bila Imam Malik dengar soalan yang seperti ini, maka dia pun berpeluh. Kerana apa? Kerana soalan yang seperti ini merupakan punca manusia sesat. Duk bayang, duk tanya soalan yang tidak ditanyakan oleh salafus salih. Ini adalah punca kesesatan. Bila dah bayang, tanya, sebab itu akan masuk kepada bab mengingkari sifat Allah, mengubah ayat Al-Quran dan hadis dengan alasan kononnya hendak mensucikan Allah. Ingat, ini adalah apa? Punca kesesatan. Kita beriman sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian ulama, nak beriman dengan nama dan sifat Allah ni pegang dua ayat. Yang pertama adalah ayat yang kita sebutkan tadi, iaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini mengisbatkan nama dan sifat Allah, iaitu As-Sami' Al-Basir, dan menafikan bahawa sifat Allah itu sama dengan makhluk, iaitu laisa kamitslihi syai'un. Itu caranya. Kemudian ayat yang kedua adalah apa? Wala yuhituna bihi ilma. Ilmu pengetahuan manusia itu tidak dapat menguasai tentang Allah Azza wa Jalla. Artinya ilmu pengetahuan kita terbatas. Bila terbatas, tu saudara fikirlah. Macam mana sifat Allah? Jangan duk tanya, jangan duk fikir, jangan duk bayang. Sebab pengetahuan kamu terbatas. Setakat mana yang Allah beritahu kepada kamu, maka setakat itulah kamu beriman dengannya. Jangan fikir lebih daripada itu. Bila fikir lebih daripada itu, ini akan menjadikan manusia sesat. Dan Allah beritahu dia Maha mendengar, berimanlah Allah mendengar, cukup. Kemudian beriktikadlah bahawa sifat Allah tak sama dengan sifat makhluknya. Jangan bayang macam mana Allah mendengar, macam aku ada telinga ke, ada gegendang ke. Jangan bayang macam itu. Bila bayang, itu yang menyebabkan kamu sesat. Cara ahli sunnah, mereka beriman dengan sifat ini sebagaimana ia datang, setakat yang ia datang sahaja. Tak payah kita fikir lebih daripada itu. Dengan ini akidah kita akan sejahtera. Jadi kata penulis, ini merupakan titik permulaan penyimpangan dalam beriman dengan nama dan sifat Allah. Dari sini lahirlah fahaman yang menyamakan Allah dengan makhluk dalam bahasa Arab disebut tamsil. Bila duk bayang-bayang, ada orang mereka kata macam tangan kita lah, macam pendengaran kita lah. Fahaman yang menyamakan Allah dengan makhluk dan bahasa Arab dipanggil apa? Tamsil. Golongan ini dipanggil golongan mumassilah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kita ahli sunnah beriktikad sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Di kalangan mereka yang melakukan tamsil ini hendak lari daripada menyamakan Allah dengan makhluk, lalu mereka menafikan maknanya secara total. Dalam bahasa Arab dipanggil ta'til. Artinya sumber kesesatan di dalam beriman dengan nama dan sifat Allah ini adalah apa? Adalah membayangkan. Kemudian mereka kata, kalau tangan dengan tangan, maknanya macam kita lah. Kita tak faham makna tangan, melainkan macam tangan kita. Kita tak faham makna marah, melainkan macam marahnya kita. Kita tak faham maknanya turun, melainkan macam kita turun. Jadi mereka
Mula-mula mereka menyamakan dahulu. Kata mereka, ini yang kami faham daripada kalimah ini. Jadi akhirnya mereka kata tak boleh. Mana boleh, kita kena sucikan Allah. Mana boleh kita kata Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai mata, Allah turun ke langit dunia. Jadi apa yang mereka buat? Jadi ada kelompok yang menafikan secara total sifat-sifat yang tadi. Tak beriman, semuanya tak beriman belaka. Mereka beriman dengan lafaz Al-Quran sahaja. Ada bila ditanya, adakah Allah ada tangan? Tak, kami tak beriman Allah ada tangan. Artinya mereka beriman dengan lafaz yang ada dalam nas sahaja. Bila dia katakan, adakah Allah marah? Tak, kami tak beriman Allah marah. Ini golongan ini dipanggil apa? Golongan Mu'attilah. Kelompok yang lain pula mengubah makna yang ada pada sifat kepada makna yang lain, dipanggil dengan tahrif. Ada kelompok yang lain, mereka ubah pada makna yang kononnya bersesuaian dengan akal. Golongan ini dipanggil golongan apa? Golongan yang melakukan tahrif, iaitu mengubah maksud nas kepada makna yang lain, dengan alasan hendak menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Semua kelompok di atas telah menyelisihi petunjuk Al-Quran dan hadis dan keluar daripada jalan generasi salaf dalam memahami nas-nas kedua-duanya. Ada sahabat menafikan sifat-sifat ini. Pernah kita dengar sahabat menafikan sifat-sifat ini? Tak pernah kita dengar. Pernah kita dengar sahabat mengubah makna-makna ayat ini dengan mengatakan bukan tangan, bukan Allah datang, bukan Allah turun ke langit dunia, bukan Allah marah. Ada pernah kita dengar sahabat-sahabat melafazkan perkataan yang seperti ini? Tak ada. Ini bukan jalan salafus salih. Mereka tidak mengubah makna-makna zahir nas ni kepada makna yang lain. InsyaAllah pada hari esok kita akan masuk kepada bahagian yang seterusnya, bahagian yang penting untuk kita membantah dakwaan ahli bid'ah yang mengatakan bahawa beriman dengan zahir Al-Quran itu adalah kufur. Bagaimana kita hendak menolak dakwaan yang seperti ini? Kita sambung hari esok insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.